الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan usaha kita untuk kita sambung lagi Ramadan kita sehingga malam yang ke-9. Inilah bulan yang mana Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad yang mana tidak dikurniakan pada umat-umat yang lain. Bulan yang mana menunjukkan kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam satu hadis Rasulullah sebut, umat aku umurnya antara 63-64. Ini bukan saya sebut, Nabi sebut antara 63-64, dia kata. Itu standard lah. Maka siapa-siapa yang lebih pada 64 tu, maknanya subsidi lah Allah bagi pada dia, pandai-pandai lah dia muda. Itu keluar. Umat yang terdahulu, umat zaman Nabi Musa, umat zaman Nabi Nuh alaihi salam, umat zaman Adam alaihi salam, umur mereka panjang. Umat Nabi Nuh, contoh Nabi Nuh sendiri umurnya 950 tahun. 950 tahun. Kita mereka bawa 50 tahun lebih, bagi dia muda lagi lah kata. Masih lagi yang kata apa, jagung, putih jagung lagi, jadi apa lagi. Dia hidup 950 tahun. Jadi apabila para sahabat Nabi sebut umat terdahulu hidupnya panjang, maka sahabat-sahabat ni dia mengeluh. Apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, rugilah kita, sebab kita ni umur pendek. Dalam umur pendek 40 tahun baru nak kena surau. Itu pun alhamdulillah lah, betul tak kena surau kan? Umur pendek ya Rasulullah, macam mana kita nak tandingi umat-umat yang terdahulu? Maka Nabi pun cerita. Nabi kata, umat aku Allah bagi padanya satu keistimewaan yang tidak ada pada umat yang lain. Buat sikit dapat banyak. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Buat satu dapat 10. Umat lain buat satu dapat satu. Kita buat satu dapat 10, yang mana akhirnya ibadat umat Nabi Muhammad mampu menyaingi ibadat umat-umat yang terdahulu. Sebagai contoh tuan-tuan, hadis tentang fadilat Ramadan. Dalam satu hadis Rasulullah sebut, barang siapa yang melakukan satu perkara kebaikan pada bulan puasa, maka baginya ganjaran ia melakukan perkara wajib pada bulan yang lain. Tuan-tuan buat satu amal kebaikan, bukan benda wajib, datang surau awal sebab apa? Sebab nak rebut saf depan. Sebab Nabi kata saf depan itu lebih baik daripada saf nombor 2. Nombor 2 lebih baik pada nombor 3. Jadi pakat main awal nak rebut saf depan. Ustaz, saya ni kau datang lewat macam mana Ustaz? Saya tak dapat saf depan. Awak ni pengurusi surau kan? Saya bukan pengurusi Ustaz. Awak JKKK ke? Tak, saya bukan JKKK. Habis tu, macam mana awak boleh datang lewat dapat saf depan? Katanya Ustaz, surau saya memang satu saf tu je Ustaz. Tak payah nak bergaduh-gaduh dah. Datanglah lewat macam mana, saya pasti dapat saf depan. Tapi alhamdulillah, surau ni maknanya walaupun Ramadan dah nak habis, fasa yang pertama masih lagi ramai, masih lagi penuh, masih lagi padat.
masih lagi kena rebut-rebut nak dapat sorban. Kalau surah lain tu adalah yang nampak susuk-susuk tu, walaupun tak banyak mana ada susuk-susuk dia. Jadi Alhamdulillah, Nabi kata, barang siapa yang buat satu perkara kebaikan pada bulan puasa, maka dia dapat ganjaran seperti melakukan perkara wajib pada bulan yang lain. Satu. Yang kedua, Nabi kata dalam hadis yang sama, barang siapa yang buat satu perkara wajib. Tuan-tuan datang solat isyak berjemaah wajib. Solat isyak tu wajib. Buat berjemaah, dapat 27 kali ganjaran pahala daripada solat seorang diri. Baik. Nabi kata barang siapa yang buat perkara wajib pada bulan puasa, maka baginya ganjaran seperti ia melakukan 70 kali amalan wajib. Tuan-tuan buat semayang isyak berjemaah 27 ganjaran pahala. Daripada 27 tu tuan-tuan kali dengan 70. Kali dengan 70. Itu baru solat isyak. Belum lagi masuk solat subuh berjemaah. Belum lagi masuk solat zuhur berjemaah. Belum lagi masuk solat asar berjemaah. Belum lagi masuk solat maghrib berjemaah. Yang mana solat isyak tu kalau kita buat berjemaah, Allah ganda 70. Saya dah hitung dah, dapat 14 hari percuma solat berjemaah pada bulan lain. Itu baru hari yang pertama, belum lagi hari kedua yang tuan-tuan buat solat berjemaah. Inilah kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam satu ayat Quran yang lain Allah sebut, Allah kata apa? Allah kata matalul ladina yunfiquna fi matalul ladina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah kata perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiralah tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak sedekah ke? Kan? Tuan-tuan nak wakaf ke? Kan? Asyik kita ada sedekah ke surau-surau, tak nak bagi apa pun kita. Kok-kok lah, kan? Habis penghujung Ramadan ni nak buat apa sumbangan hari raya pun tak ada juga. Asyik kita dia bagi kat surau ni, surau nak bagi kita. Surau bagi tuan-tuan, tapi bukan masa sekarang. Bila kita dah mati surau bagi. Dan bila dah masuk dalam kubur, dah terlentang dalam tu, malaikat pun tanya. Malaikat datang pada kita, dia kata, awak dulu masa di dunia bukan ke Allah bagi pada awak harta yang banyak? Awak ni orang ada harta, awak susah. Apa awak buat dengan harta awak? Kita dengan hidup dunia, kita kurang bersedekah, maka kita pun ibaratnya macam kereta masuk dia tanpa Pokak, jawab tak boleh. Malaikat kata, awak ni kalau dah ni dah angkat kayu siap dah, kan? Kalau kayu 3 kali 4 tu boleh tahan lagi lah. Ni kayu lagi besar. Nak balun saja, datanglah satu amalan. Dia kata, stop, tunggu Ustaz. Dia kata, jangan pukul hamba ini. Sebab masa di dunia dulu dia ada bagi dalam tabung surau RM1, tak banyak mana pun RM1. Maka akulah amalannya. Selamat dia daripada sesaan kubur. Malaikat pun pergi. Dia kata, menuju awak datang. Tapi apa yang datang lewat sangat ni? Nasib baik datang, walaupun lewat kau tidak, aku habis dah. Kena dah. Apa jawab amalan tadi? Amalan kata, dah awak di dunia pun lambat juga nak masuk dalam tabung. 5 minit mikir. Nak bagi, tak bagi. Nak bagi, tak bagi. Artinya aku sini pun lambatlah juga sampai. Cuba masa di dunia cepat-cepat, buka beg duit terus, rak masuk. Aku pun macam gila aku sampai. Itu tak nampak amalan di dunia, tapi dia ada di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Sehingga kan Nabi Musa
Apabila Allah perlihatkan padanya umat Nabi Muhammad, dia kata, siapakah umat ini? Dia kata, Allah kata, inilah umat akhir zaman. Boleh tak jadikan umat ini sebagai umat aku? Allah kata tak boleh, sebab umat ini dah ada yang mempunyai. Kalau begitu, jadikan aku Nabi bagi umat ini pun tak boleh, sebab umat ini dah ada yang mempunyai. Kan? Macam cerita Ahmad Al-Bab kan, manusia, itu harta bukan engkau yang punya. Kan? Itu harta Ahmad Al-Bab yang punya. Ingat, Ahmad Al-Bab. Kan? Betul? Tak boleh. Dan sekali Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, kalau itu jadikan aku umat kepada Nabi tersebut. Mana boleh kamu dah jadi Nabi bagi umat lain, terima je lah. Maknanya Nabi Musa pun cemburu dengan umat Nabi Muhammad, sebab kelebihan yang ada padanya. Salah satu kelebihan kita adalah bulan Ramadan, yang mana Allah bagi pada kita pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Baik. Jadi malam ni, yang tadi bukan isi penting pun, tadi mukadimah je. Ni baru nak masuk. Maklum dah kan. Kaita mana ada ustaz tu dia jalan kan. Ustaz tu main dulu kan, biarkan 5 minit, 10 minit boleh jalan. Tu petrol kalau diisi lagi lama. Tapi alhamdulillah sini petrol banyak. Baik. Malam ni saya nak bawa kita untuk sama-sama mentadabbur 4 potong ayat daripada surah Al-Munafiqun. Ayat yang mana Allah peringatkan kepada kita tentang hakikat hidup di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Allah sebut pada kita, Allah bagi pada kita satu peringatan supaya kita jangan lupa. Sebab manusia ni kadang-kadang dia mudah lupa. Dan inilah kelemahan manusia. Memang manusia ni lemah. Allah sebut khuliqal insani dha'ifa, dicipta manusia itu lemah. Lemah fizikalnya, lemah jiwanya. Lemah fizikalnya. Setara mana kita nampak badan dia tu gagah perkasa, sebenarnya dia lemah. Lemah. Datang sakit gigi tak boleh buat apa juga. Kena bisul sikit kat buntut tak boleh buat apa juga. Lemah. Lemah jiwanya. Tengok badan macam Malik Noor kan, berketak-ketak badan dia, berketul-ketul. Tak ada tempat yang tak berketul, semua berketul. Tapi bila tengok cerita Korea menangis, rupanya hati lembut. Nak cerita lemahnya manusia. Kalah kita dengan nafsu. Puasa boleh tahan, tapi bila pergi bazar Ramadan, Allahu Akbar, lagi tak cukup RM20 tak balik, duk tahu macam ni. Beli ayam saja sampai 5-6 bungkus kan. Kuih 5-6 jenis. Ayam saja sampai 6 jenis. Ayam kurma masak kicap, ayam kari, ayam kecil, ayam panggang. Ayam juga semua. Cara masak pun lain-lain. Beli. Sebab apa? Sebab kalah pada nafsu mata. Tengok tu sedapnya ni sedap. Tapi bila buka puasa, kena ayam 2-3 gelas kan? Lepas tu kena kurma pula sikit, habis kenyang. Kan kita menyerang nafsu. Memang kita diciptakan kadang-kadang kita lemah. Saja kadang-kadang kita rasa macam kita gagah, sebenarnya lemah. Allah dah sebut. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Apa dia?
Janganlah kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu. Janganlah kamu dilalaikan dengan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat yang lain Allah sebut inna amwalakum wa auladakum fitnah. Harta dan anak itu fitnah bagi kita. Fitnah itu maksud apa? Fitnah ni maknanya ujian bagi kita. Diuji dengan anak, diuji dengan harta. Maka Allah sebut dalam ayat ini, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta. Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan anak pinak kamu, sehingga kamu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh cari rezeki. Alhamdulillah tahun ni dapat bazar Ramadan, tampak bazar Ramadan. Jadi dia pun berniaga. Pukul 5 orang dah keluar dah, orang dah umum dah bazar Ramadan ni pukul 5. Takkan dia nak buka pukul 5, mesti dia main awal. Kan? Kalau dia buka pukul 5, alamat orang lain dah habis, dia baru nak letak atas meja. Jadi dia main awal. Main pukul 4, pukul 4 asap tak masuk lagi. Dekat pukul 5 tu pun masuk asap. Time tu pula orang tengah ramai, duk umum nak beli, dua dah buka puasa. Jadi dia mula layan. Surut orang tu, asap pun surut. Masuk maghrib, terus azan maghrib. Asap tak semayang, tapi puasa buat. Lepas tu buka puasa, makan. Bila dah makan, takkan nak biar bazar Ramadan kita tu, gerai kita tu ditampukan, mesti nak kena kemat. Kemat lah gerai kita tu. Bila kemat, habis satu waktu maghrib. Maghrib kan panjang mana pun, 7.30 kan, 8.40 dah masuk isyak. Habis satu waktu. Asar tak semayang, maghrib tak semayang sebab bazar Ramadan. Lepas tu buat balik rumah dah letih. Nak duduk saat kata letih ni berpeluh. Nak mandi pun tak selesa, belengai habis. Maklumlah jual ayam golek kan. Dia kata kena angin kipas ni, kata biar duduk kering sana lagi mandi. Allah, sedap sikit nampak ibadah. Duduk atas sofa, letih, tertidur. Jaga-jaga orang dah azan subuh, dah tinggal isyak, tarawih pun tak buat kerana bazar Ramadan. Jadi Allah sebut jangan disebabkan harta kamu jadi lalai daripada mengingati aku. Jangan disebabkan urusan anak kamu jadi lalai daripada mengingati aku. Lalu Allah sebut lagi, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, barang siapa yang melakukan sedemikian itu, maknanya yang sibuk dengan harta, yang sibuk dengan anak pinak sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Tuan, kita takkan jadi rugi tuan. Kita buat apa kalau boleh semua nak untung kan? Kalau derma pun nak untung. Jadi Allah kata jangan buat begitu. Kalau buat begitu, confirm kamu orang yang rugi. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. Dan infakkanlah, nafkahkanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Allah tak suruh bagi semua. Dapat gaji sebulan sumbat dan tamu surah, Allah tak suruh buat macam tu pun. Allah kata sebahagian sahaja. Daripada 100 tu ambillah RM10. Kalau agak tak tenang beli RM10, bagilah RM1. RM1 pun tak tenang juga, bos kupang. Jadi sebahagian itu diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, hendaklah kamu berinfak dengan sebahagian apa yang kami rezekikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum sampai pada kamu waktu kematian. Kita ni dia tak kira siapa, dia tak kira muda, dia tak kira tua, dia tak kira miskin, tak kira kaya, tak kira rakyat, tak kira sultan, tak kira raja.
Mati ni dia main, siapa pun dia takkan peduli. Awak raja ke, awak VIP ke, VIP ke apa ke, aku peduli apa? Dia bukan main jenis ketuk pintu rumah kita. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Samad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang kata tu. Ni siapa ni? Ni saya ni malaikat maut. Allah Akbar, malaikat maut. Ada apa? Awak ni tak faham lagi ke? Kalau dah malaikat maut, kerja saya tarik nyawa lah. Nak buat apa lagi? Takkan nak jual burger kat rumah awak? Boleh kita berunding satu dulu tak? Saya ni maghrib pun tak semayang ni, buah habis buka puasa. Buka puasa 7.30, pukul 8 tak main maghrib lagi. Pasal apa? Lauk penuh satu meja. Kita berunding satu tak? Kalau ikut surat ni dah jelas surat merah ni. Kalau TMP dia potong, dia cakap banyak lah. Macam ni lah kita. Saya ni umur muda lagi, baru 37. Apa kata tuan pergi ziarah dulu jiran sebelah rumah saya ni. Dia ni umur 70. Lepas tu lumpuh dah 2 tahun lah. Lepas tu dia ni diabetes pun ada, sakit jantung pun ada, kencing apa ni, darah tinggi pun ada, semua ada lah kat dia. Memang orang kata kalau nak jadi calon memang layak sangat dia kata. Kematian sifatnya bukan begitu. Kematian ini datangnya berkaitan secara mengejut, secara tiba-tiba. Di mana-mana pun boleh berlaku. 2 hari lepas saya baca surat khabar berita harian berlaku di Negeri Sembilan. Muda lagi, dalam 27 tahun, mati. Sebab apa? Masa naik motor diserang sawan. Serang sawan, tak boleh buat apa, lost control. Dia pun hentam di rider, kemudian tercampak pergi tepi jalan, parah pada kepala, meninggal. Boleh berlaku di mana-mana kematian ini. Jadi Allah sebut pada kita, sebelum kamu sampai saat itu, maka perbanyakkanlah sedekah. Sebab apa? Sebab benda inilah yang nak tolong kita. Tuan-tuan, kita kalau ikut logik matematik, daripada 10 kita ambil RM1. Yang besar tu mana? Yang 9 ke yang RM1 kita ambil tu? Kalau ikut logik matematik, 9 lagi besar pada 1. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, 1 itu lebih besar daripada 9. Sebab apa? Sebab yang 1 itulah nak bersihkan yang 9. Yang 1 tu nak bersihkan yang 9. Dan daripada 1 itulah nak keluar 700 ganjaran pahala, seperti mana Allah sebut dalam ayat tadi. Baik. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Maka sekiranya kamu melakukan perkara tadi, maknanya tidak infak, tidak suka bersedekah, tidak suka kepada wakaf, tidak suka nak infak pada fisabilillah, maka Allah kata apabila tiba masa kematian nanti, pasti kamu akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa maksudnya? Waktu kita nazak ni, Allah buka hijab. Hijab mata kita, kita boleh lihat benda yang orang lain tak boleh lihat. Sebab itu ada orang yang meninggal matanya terbeliak. Sebab apa? Terkejut. Ada orang yang bila meninggal matanya mengalir air mata keluar. Sebab apa? Sedih pun mungkin sebab gembira. Ada orang meninggal mukanya kelat, macam menanggung kesakitan. Ada orang yang meninggal mukanya semua tenang dan sebagainya. Sebab apa? Allah buka padanya hijab. Dia dah nampak benda apa dia nak dapat di akhirat nanti. Jadi pada ketika itu, apabila roh kita itu hampir-hampir keluar daripada tubuh, maka orang yang kedekut ini dia akan kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalau dah boleh kamu tangguhkan ajal ini sampai ke suatu masa, tolong bagi masa kecederaan. Macam main bola. Pasal dia dulu masa hidup dia memang pemain bola.
Tolong tambah lagi masa kecederaan. Oh sorry, tak boleh. Sebab apa? Fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Mudah-mudahan apabila kamu lanjutkan sikit saja usia aku, maka aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang soleh. Tapi masa tu tuan-tuan dah tak ada dah. Masa tu dah tak ada dah tuan-tuan. Kita pun tak boleh buat apa, anak-anak kita pun tak boleh buat apa. Yang dia boleh buat, la ilaha illallah. Tu pun kalau dia boleh cakap. Kalau dia kecil tu kita doa asuh, doa asuh tombak. Sampai besar pun tombak. Habis. Payah kita. Kemudian Allah sebut lagi, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak sekali-kali akan melewatkan kematian bagi seseorang itu apabila tiba saatnya. Sebab Allah dah sebut dalam ayat yang lain, Allah kata, fa idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastakhirun. Allah kata apabila tiba ajal mereka, maka tidak akan cepat ataupun tidak akan lambat walaupun sedetik. Kalau Tuhan dah tulis kepada kita dia ni 7.30 5 saat, 7.30 5 saat, bila tetap. Dia tak jadi 7.30 6 saat lebih 1 saat. Tak ada. Dia syak-syak. Jadi Allah suruh kita standby, perbanyakkan amalan sebelum tiba masa itu. Sebab itu Allah sebut dalam satu ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sediakan bekal, perbanyakkan bekal kamu, fa inna khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa bekal orang yang bertakwa? Orang bertakwa antara bekalnya dia suka infak hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah sebut zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, yang mana Al-Quran ini menjadi panduan, pedoman, bimbingan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebut pula selepas itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama perangai dia, sifat dia, ciri orang yang bertakwa yang pertama Allah sebut mereka ini orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Apa dia perkara ghaib? Perkara yang tidak tercapai oleh akal dan panca indera kita. Macam nikmat syurga. Saya kalau bagi kertas, bagi pensel pada tuan-tuan, kertas seorang satu ekor, bagi pensel seorang satu, saya kata, sekarang lukis rumah. Semua boleh lukis rumah, cuma beza bentuk je. Ada yang tinggi sampai 14 tingkat, pasal dia duduk flat, kan? Ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat suku. Kat suku tu pasal atas tu tak apa nak siap. Ada yang setingkat, rumah teres, ada yang satu rumah panjang tapi banyak pintu. Macam-macam jenis rumah boleh lukis. Tapi kalau saya kata jumpa lukis surga macam mana, boleh lukis? Tak boleh. Sebab itu perkara ghaib. Itu perkara ghaib. Memang sifat orang bertakwa, dia beriman dengan perkara-perkara ghaib. Kita beriman juga tapi dengan hantu. Nak lalu satu kawasan, minta maaf datuk nenek, anak cucu topang lalu. Dulu macam tu kan. Beriman juga, tapi beriman macam tu, tak kena cara. Kemudian apa lagi sifat dia? Wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa, orang yang mendirikan solat. Dia sentiasa menjaga solatnya supaya tidak termasuk dalam golongan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang bersembahyang yang mana mereka itu lalai daripada sembahyangnya. Bertangguh-tangguh, nanti saat dulu tak mandi, dah mandi nanti saat dulu lap badan tak kering lagi, dah lap badan tak kering lah, nanti saat dulu kain cari tak jumpa, dah jumpa dah kain, tersilap kain batik bini juga dah.
Sudahnya habis waktu solat. Itu lalai daripada solat. Orang yang begini solat di akhir waktu tanpa keuzuran, Allah kata fawailul lil musallin. Mereka ini orang yang celaka. Jadi orang bertakwa dia jaga solat dia. Kalau boleh bulan Ramadan ni dia kata imam apa ni bila qomat aja dia nak pastikan dia ada bersama dengan jemaah. Sebab nak rebut pahala 70 kali ganda Allah nak bagi pada dia bulan Ramadan. Dia nampak tak? Itu orang bertakwa. Antara sifat orang takwa lagi, kami razaqnahum yunfiqun. Dengan apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dah sebut wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna bima bakhilu yawmal qiyamah. Allah kata, jangan kamu bersangka-sangka orang yang bakhil dengan apa yang Allah beri pada dia itu daripada nikmat dunia. Huwa khairul lahum, baik bagi mereka. Oh, bagilah dia tu tak boros belanja, pandai menyimpan, tapi zakat tak bayar, sedekah pun tak buat, wakaf pun tak ada, pasal sayang kepada harta. Nak bagi itu sayang, nak bagi sayang. Allah kata bal huwa syarrul lahum, bahkan mereka lah seburuk-buruk makhluk. Bakhil itu buruk bagi mereka, bukan elok bagi mereka. Sebab apa? Mereka meninggalkan perintah Allah supaya infak dengan sebahagian daripada harta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari akhirat nanti Allah kata sayutawquna ma bakhilu yawmal qiyamah. Pada hari akhirat nanti segala harta yang mereka himpunkan itu, emas dan sebagainya, akan dileburkan, dijadikan rantai, dipakaikan pada mereka. Rantai yang panas daripada api neraka dipakai. Inilah harta yang kamu himpun di dunia dulu. Maka Allah sebut, Allah sebut pada kita, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan bagi RM1, nak bagi lah ni malu. Takut kata Allah RM1, rupanya ingatkan banyak sangat. Tunggu jemaah semua keluar, semua tak ada siapa dah. Kan? Bila nak kunci pintu tak apa, bila tinggal kunci surau kat siap, saya nak tutup pintu. Pasal apa? Pasal nak bubur RM1 dan tamu surau, kata orang kata. Manusia ni itulah dia suka buat ukuran. Kan? Suka buat ukuran. Dan kita bagi kat dia kuih 5 ketui, tiba-tiba dia balas balik 3 ketui. Allah, 3 ketui je, dia ni kedekut subuh. Dia lupa Nabi sebut barang siapa yang bagi makan pada orang puasa, baginya 4 ganjaran. Apa dia ganjaran pertama? Yang pertama Nabi kata diampunkan dosa. Ganjaran yang kedua, amalan sedekah untuk orang buka itu, amalan itu menjadi penebus bagi kamu dari api neraka. Yang ketiga, Nabi kata dia dapat pahala orang yang berpuasa pada hari itu tanpa mengurangkan puasa orang tersebut. Yang keempat, pada hari kiamat nanti sebelum masuk syurga, maka Allah akan bagi dia minum daripada telaga Kautsar, iaitu telaga Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi kata barang siapa yang minum seteguk daripadanya, maka dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Ini 4 ganjaran pahala yang Allah nak bagi pada siapa yang jamu orang buka puasa. Tapi dia duk kira bagi 5 balai 3, hari ni bagi 5 balai 2, hari ni tak bagi langsung, esok tak bagi kat dia ni, tak bagi apa pun. Kan? Dah kat pinggan kosong, tak tahu cuci pula tu. Duk mengkip macam tu, tak dapat apa. Tak dapat apa. Tak dapat apa. Hilang yang 4 ganjaran Allah nak bagi pada tu, tak ada, hilang. Jadi kita jadi orang yang rugi. Jadi tuan-tuan dan puan, pasal lebih 30 minit. Tuan-tuan dan puan, dengan peluang yang ada, walaupun Ramadan semakin hari semakin nak meninggalkan kita. Malam ni 9, esok dah 10. Walaupun begitu, jangan kita putus asa untuk terus meningkatkan ibadah kita, untuk terus menggandakan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat pada Ramadan ini, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang itulah matlamat puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Sebab apa?
Sebab orang yang bertakwa ini ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang yang berjaya. Kalau kita nak sentiasa di dalam hidayah Allah, petunjuk Allah, kalau kita nak berjaya dunia akhirat, maka didiklah diri kita, jiwa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan inilah bulan yang paling sesuai untuk kita mendidik jiwa kita. Bulan ketenangan dalam melakukan ibadah. Mana nak cari macam ni pada bulan yang lain, tuan-tuan? Tak ada. Bulan Ramadan je ni kan tenang lah ni, kan? Imam kata setengah jam, bantai sampai 10 minit pun tenang lagi, kan? Dia tak kata apa, habis-habis pun faham betul. Dia faham. Kalau bulan lain, lepas Pak Isyak, pukul 10 baru nak start tazkirah, agak-agak mengamuk tak mengamuk. Dia kata tak guna betul fungsi ni, tak reti-reti, pukul 10 orang nak, besok nak baca, kan? Tazkirah pun nak start. Tapi bulan besar ni, alhamdulillah tenang, tengok-tengok, mana ada apa. Tak ada apa. Tak ada siapa pun nak cari pintu nak keluar, tak ada siapa sini duduk. Semua duduk senyap macam ayam dalam hutan di waktu hujan. Sebab nak dengar tazkirah. Sebab apa? Nak ambil manfaat ilmu. Itulah dikatakan berkat Ramadan, ketenangan melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita boleh berberkatan dan Allah kurniakan pada kita malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ibadat kita Ramadan ini dapat kita lanjutkan pada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan ini kita boleh datang berjemaah Isyak, mana bulan-bulan lain pun kita mampu untuk solat Isyak secara berjemaah, insya-Allah. Jadi saya mohon banyak-banyak kemaafan sekiranya terkasar bahasa, tutur kesalahan dan sebagainya. Cuma niat di hati agar kita sama-sama dapat manfaat baik diri saya sendiri dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan. Dan mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Jadi saya sudah ini dengan beberapa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.